السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dahulu marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang saleh, orang yang diterima amalan, dan orang-orang yang berjaya di akhirat nanti insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan keberkatan. Dan kita juga sedang berada di dalam bulan yang berkat, bulan Rejab, bulan yang insya-Allah kita telah sama-sama meletakkan tekad, aku janji untuk kita bersungguh-sungguh bagi menghadapi bulan-bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan insya-Allah masuk kita dalam bulan Ramadan yang tidak jauh daripada kita. Dalam keadaan kita bersedia, dan insya-Allah bulan Ramadan tahun ini akan memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenan permohonan dan permintaan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah bulan Rejab kami, bulan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk dapat merasai bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersama dengan Al-Hikam, Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada hikmah yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh yang masih lagi membicarakan tentang doa, tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ibadat asas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam. Inilah satu senjata, satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan. Senjata ataupun ibadat yang menyatakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan talian hayat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak tinggal amalan ini, amalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana itulah sebagai tanda bahawa kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat berharap kepada Allah. Kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung pada hikmah yang ketujuh, yang dalam buku ini diletak tajuk jangan ragu terhadap janji Allah. Kalau Allah janji, ud'uni astajib lakum, minta doa kepada aku, pohon kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti aku akan perkenankan permintaanmu. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila namanya janji itu daripada Allah, maka janji Allah pasti akan ditunaikan. Janji Allah, janji pasti ditepati. Janji Allah, janji yang kita tidak boleh letak syak langsung tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa lagi yang lebih tepat janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Dengan manusia belum tentu. Karena manusia dia janji. Tapi tentang nak menunaikan janji, nak menjadikan janji manusia itu satu realiti adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia belum tentu boleh laksanakan janji dia. Tapi kalau dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia kalau berjanji dan dia meletak harap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah permudahkan janji dia insya-Allah. Jadi pada hari ini kita tengok hikmah dia berbunyi, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratik. Artinya, jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah kerana tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan. Meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya dengan keraguan tersebut, supaya jangan sampai dengan keraguan tersebut ianya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Ni dia nak habaq apa ni? Dia kata la yushakkikannaka. Jangan sampai tidak berlakunya sesuatu janji yang telah Allah janjikan. Bila kamu mendapat satu janji Allah Subhanahu wa taala dalam apa bentuk? Dalam isyarat-isyarat tertentu misalnya. Kadang-kadang kita menerima janji Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Mimpi ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, mimpi adalah satu perkara yang sangat berguna kepada manusia di akhir zaman. Kerana mimpi adalah satu juzuk daripada an-nubuwah. Satu juzuk daripada nubuwah. Nubuwah ni kenabian, benda yang Nabi bawa, yang mana-mana Rasul bawa, satu kebenaran. Artinya bila seseorang dia bermimpi, maka mimpi itu, dalam mimpi itu peratus kebenaran tu ada terhadap apa yang dia mimpi. Jadi Nabi habaq dalam satu hadis. Satu orang dia nak satu benda, misalnya dia nak berjaya dalam periksa. Anak-anak nak berjaya dalam periksa. Maka Allah bagi gambaran, sama ada dalam mimpi ataupun dalam apa-apa isyarat. Tengok dalam dia duk mengaji pun nampak bagus, dapat terus, mengapai pun mudah ingat. Dalam ujian-ujian hak lepas pun tengok berjaya elok. Itu tanda-tanda bahawa budak ni nak berjaya. Seorang tok guru, dia mimpi nak buat sekolah, tak faham. Dia nak buat sekolah, misalnya. Tiba-tiba Allah bagi bayangan, dia nampak terbayang mai dalam mimpi dia, nampak bayangan sekolah, nampak gambaran anak murid apa semua. Nampak gaya ni nak jadi dah ni. Nak jadi dah. Kawan teringin nak pergi Putrajaya, tadi dengar Ustaz Hafiz sebut pergi Putrajaya apa. Teringin nak pergi Putrajaya. Sampai mimpi-mimpi. Jadi sudah ada bayangan-bayangan tersebut. Jadi seolah-olah macam janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba mai saat dia, ketika dia tiba-tiba tak jadi macam yang dia bayang-bayangkan. Dalam persen
kerja yang dia buat itu, tengok nampak macam nak jadi dah. Tapi sampai saat dia tiba-tiba tak jadi. Jangan sampai bila tak jadinya apa yang dia bayangkan seolah-olah itu janji Allah dah sampai, tiba-tiba tak berlaku. Jangan sampai itu menjadikan dia mengatakan bahawa Allah sudah tidak tepati janji. Jangan dia kata Allah tak tepati janji dia. Jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala tak terima doa dia, permohonan dia, permintaan dia, kata. Kerana apa? Kerana yang Allah janji itu pasti akan berlaku. Sebelum ini kita baca, di mana bagaimana Allah nak laksana janji dia, nak tepati janji dia, bagaimana Allah nak tunai permintaan dia, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dia ambil contoh. Dia kata manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan kurnia rahmatnya. Kita ni tak tahu bila Allah nak turunkan nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah nak bagi kejayaan kepada kita, kita tak tahu bila saat dan ketika dia. Bagaimana cara dia, kita tak tahu. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda, ia menduga dan mengira mungkin telah tiba saatnya. Kita tengok tanda-tanda, kita tengok kemungkinan, macam kita sebut tadi, mimpi dan sebagainya, alamat-alamat tertentu, kerja nampak mudah apa semua. Kita nampak seolah-olah tanda itu seperti saatnya telah tiba. Bahawa kali ini kita akan berjaya misalnya. Padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Tapi kita nampak macam dah selesai dah syarat dah. Tapi pada Allah belum lagi, tak sampai lagi. Ada benda-benda, ada term-term yang perlu nak dilaksana lagi. Ada perkara-perkara yang belum lagi lompong dalam kerja buat yang masih ada. Bagi Allah masih ada lagi. Mungkin benda itu nampak kecil. Kita tengok bagaimana perjuangan zaman Rasulullah, zaman salafus salih. Hal yang kecil saja, tiba-tiba itu tidak menyebabkan kemenangan berlaku. Pasal kayu sugi ya, kan? Salahuddin Al-Ayyubi dia round, tengok tentera dia, tengok ada khemah yang tak bangun malam, yang tak baca Quran, dia kata khemah ni esok jangan ikut pergi perang. Jadi benda yang setengah orang dia nampak itu kecil. Mungkin pada adab-adab yang kecil yang kita baca, kan? Yang kita baca dalam kitab adab, mungkin punca dia daripada adab-adab yang kecil. Makan ada berlaku pembaziran, bila makan makanan jatuh dibiak macam tu saja. Makan bismillah tak baca, minum bismillah tak baca. Mungkin itu benda-benda yang kecil. Padahal benda kecil itu Allah pandang dan Allah menjadikan itu satu nilai yang penting untuk nak mendapat kejayaan. Nilai yang penting untuk nak memberi apa yang diminta oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita baca dalam hadis doa, hadis doa yang disebut bagaimana seorang lelaki, summa zakara ar-rajula, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seorang lelaki, seorang lelaki asy'atha aghbara, seorang lelaki yang jauh perjalanannya dan dia punya rupa badannya, penampilan dia asy'atha aghbara, rambut kusut masai dan penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, angkat tangan ke langit, ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Jadi di situ ulama mengatakan bahawa dalam hadis itu seolah Nabi memberitahu bahawa antara syarat-syarat berkenan doa ialah orang yang dalam musafir, orang yang dalam kesusahan, orang yang
Jadi semua-semua ni dah ada syarat dah, tapi masih lagi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Malbasuhu haram, pakaiannya ada tercali daripada sumber yang haram. Makanan dia daripada yang haram, minuman dia daripada yang haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia kadang-kadang merasakan dah sampai saat dia merasakan bahawa dia orang yang layak menerima perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bagi Allah ada lagi syarat yang perlu dipenuhi. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Jadi terhalanglah perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak berlakulah apa yang dia hendak. Maka jangan dia sangka bahawa itu menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunai janji dia. Dia kata sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaibiyah. Ini contoh yang kita nak tengok bagaimana sudah nampak seolah janji Allah dah dekat, seolah nak berlaku, seperti yang berlaku dalam Sulhul Hudaibiyah. Suluh, apa makna suluh? Suluh perdamaian. Hudaibiyah nama tempat. Satu perdamaian, satu MOU yang dibuat oleh orang Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat nama dia Hudaibiyah. Jadi ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan impiannya kepada sahabat. Bila berlaku dia? Berlaku bila Nabi cerita tentang mimpi dia kepada sahabat. Nabi mimpi, kata Nabi nak boleh masuk Mekah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Laqad sadaqa, telah benar. Laqad sadaqallah, telah benarlah Allah terhadap Rasulnya. Apa yang kata benarnya janji Allah terhadap Rasul? Melalui ar-ru'ya, melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mimpi nak boleh masuk dalam Masjidil Haram, nak boleh balik Mekah, nak boleh balik tawaf. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. La tadkhulunna, Allah sebut menceritakan tentang mimpi Nabi. Nabi tengok dalam mimpi dia, la tadkhulunna, kamu akan masuk dalam Masjidil Haram. La tadkhulunna, orang ngaji bahasa Arab, la asal dia la tadkhulunanna, maksudnya kamu semua, ramai mengaji bahasa Arab. Jadi la tadkhulunnal masjidal haram, kamu semua, kamu Nabi dan para sahabat akan masuk dalam Masjidil Haram insyaallah. Insyaallah. Dalam Tafsir Qutubi dia huraikan, setengah orang mengatakan insyaallah tu menggambarkan tidak pasti. Tak, bukan tak pasti, pasti. Ini menyatakan tentang adab kita. Bila nak habaq satu-satu benda tu mesti diikuti dengan insya-Allah. Mengamalkan terhadap ayat dalam surah Kahfi, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita nak kata apa pun kena ikut lepas kata-kata kita tu insya-Allah. Walaupun benda tu kita kata pasti nak dapat kan. Walaupun kita kata pasti berlaku. Kita janji nak pergi mana-mana, Afiq. No. Kita janji nak pergi mana-mana, maka kita boleh masuk, kita boleh pergi. Saya confirm boleh pergi. Tak ada siapa boleh halang kita. Tengok mat. Hak duk ada di border tu pun orang kita dah. Misalnya. Bah pun atok elok apa semua dah. Ni kita nak lepi dah ni. Orang pesta mai tanya kita, nak lepi ni. Boleh.
Kena ikuti dengan insya-Allah. Kena ikut dengan insya-Allah. Jangan lupa adab ini. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, dalam keadaan aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi tengok dalam mimpi dia, Nabi habaq kat sahabat, Nabi ajak pi ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai. Ada juga yang berasa ragu-ragu nak pi, takut sagi apa orang Quraisy buat. Pi bergerak. Bergerak. Tiba-tiba sampai satu tempat, Nabi berjumpa dengan satu orang. Orang tu kata, Muhammad, no, Quraisy dah keluar dengan unta betina dia, dengan unta yang sedang menyusu, dengan anak unta apa semua. Itu gambaran tentang bahawa Quraisy telah seolah mengiklankan bahawa kami akan halang apa cerita pun kami akan buat. Seolah kawan ni habaq kepada Nabi bahawa Quraisy dah keluar dah. Quraisy dengar tentang perjalanan kamu menuju Mekah dan mereka sudah keluar dengan segala persiapan, tunggu akan lakukan apa saja terhadap kamu, akan halang. Nabi bila dengar-dengarnya tu, Nabi pun akhirnya terpaksa ubah laluan. Strategi kena pakai kak. Ubah laluan. Pi ikut jalan lain, jalan yang tak pernah dilalu, penuh dengan apa ni, lopak dan macam-macam halangan. Sehinggalah sampai satu tempat, tiba-tiba unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Terduduk, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, unta ni dah apa ni, tak mau jalan, unta ni dah letih, unta ni dah tak larat. Nabi kata, dak, unta ni sebenarnya berhenti dengan arahan Allah, seperti mana yang berlaku kepada gajah Abrahah yang berhenti, tak mau nak masuk Mekah. Jadi, tunggu, tiba-tiba orang Quraisy hantar wakil, mai seorang, mai satu orang. Nabi kata, hadza ghadir. Nabi kenal tim hak duk sebelah sana tu. Nabi kenal belaka, hak duk belah Quraisy Nabi kenal. Mai seorang ni, Nabi kata hak ni pembelot besar ni. Ni kaki penipu. Hadza ghadir. Mai kawan ni bincang-bincang, balik. Mai pula seorang yang lain, mai. Lalu Nabi kata, oh dia ni bagus. Hadza min qaumin yata'allahun. Ni daripada golongan orang-orang baguslah, orang-orang yang rajin buat ibadat. Lalu orang ni orang bagus. Nabi pun suruh sahabat-sahabat dia buat keluar binatang yang dibawa atas tujuan untuk nak korban. Untuk nak korban, sebagai al-hadyu, yang nak dibawa ke Mekah ni. Buat keluar mai depan. Kawan ni tengok-tengok, oh depa ni main nak buat ibadat, bukan nak main nak perang. Orang Quraisy ni dah depa dah hinggap dah dalam media masa depa ni, Muhammad nak main serang kita. Nabi kata kami mai bukan nak perang, kami mai nak ziarah Baitullah, kami nak tawaf, kami nak buat umrah. Lalu kawan ni yang Nabi sebut sebagai min qaumin yata'allahun ni, dia tengok-tengok, dia pun tak sampai kepada Nabi, dia patah balik, dia habaq kepada orang Quraisy, dia kata, hampa tak sadu halang, Muhammad mai tak ada tujuan buruk. Dia mai tujuan dia nak buat ibadat. Memang dia nak mai buat umrah. Orang Quraisy pula marah kat dia. Orang Quraisy kata, "Apalah kamu ni? Kamu ni dah terpukar dengan Muhammad kan? Kamu dah terpikat kan macam ni." Akhirnya dia kata, "Tak apa kalau hangpa tak mau ni, tak mau ikut cakap aku. Aku apa ni, mampu untuk nak tarik kaum-kaum aku untuk kalih pergi kat Muhammad." Jadi 2-3 orang hantar mai. Akhirnya mai satu orang, nama dia Urwah bin Mas'ud. Mai. Bila mai, tiba-tiba dia cakap kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap kasar dengan Nabi sehingga Sayyidina Abu Bakar kata kepada dia, imsas bazral lat.
Kita pernah sebut dulu. Sayyidina Abu Bakar kata ke dia, imsas bazral lat. Kalau terjemah kasang, imsas bazral lat, maksudnya hampir hisap kemaluan Lata. Lata ni apa dia? Lata ni Tuhan, kalau gambaran mereka Tuhan perempuan lah. Minta maaf kalau bahasa kasar kita, tak payah sebut lah. Tapi Indonesia sebut dia tak ada masalah, kan? Kalau bahasa Indonesia, perkataan kita saya nak sebut ni apa dia? Orang Indonesia kata membutuh tak apa. Kan? Kalau bahasa kita tu kasar. Jadi dia kata ni siapa dia ni yang cakap macam tu kat saya ni, wakil Quraisy. Siapa dia ni? Lalu Nabi kata ini Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah. Lalu kau ni kata, oh kamu ke? Kalau bukan kerana kamu pernah berbakti kepada aku dulu, dia kata, siap aku jawab kata. Mujur aku teringat, mujur saya teringat bahawa kamu dulu pernah berbakti kepada saya. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni daripada datang Islam lagi memang orang bagus. Kemudian apa ni, Urwah bin Mas'ud ni dia cuba nak pegang janggut Rasulullah SAW. Kebetulan duduk belakang Rasulullah SAW ni, Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni tengok dia nak pegang, saja nak main janggut Rasulullah lah. Tapi setengah warak kadang-kadang pegang janggut tu bagus. Setengah warak jangan tak tahu kan. Tengok hak melawak ikut, tengok juga. Setengah warak, kita pegang janggut dia, silap-silap beli buah apple, beli apple dapat free lah. Kermalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam minta korang dia ambil free. Ilmu boleh free ni. Tuan-tuan, minggu depan Ustaz Bukhair mai, tanya dah. Duk kawan dengan dia di sini rajin, beli barang rajin dapat free. Jalan dengan dia. Beli periuk belanga pun dapat free. Pi kedai orang Arab di sini nak beli periuk belanga, nak rumah sewa. Beli dia tahu Arab kata balas tak perlu banyak duit. Muka Ustaz Bukhair tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan ni nak pegang janggut, Mughirah bin Syu'bah dia pegang tu kat depan, katuk tangan. Dia kata siapa dia tu Muhammad? Ada ibnu akhika al-Mughirah ibnu Syu'bah. Ini anak saudara kamu, Mughirah bin Syu'bah. Lalu kau ni kata apa? Wa hal ghasalta sawataka bil ams? Hang tu baru baik kemarin ni kata. Macam tu bahasa kita. Awak belagak sangat baru baik kemarin ni tu. Jadi, tak apalah, selesai dengan kawan ni balik, akhirnya mailah perunding daripada Quraisy. Mai perunding daripada Quraisy, berunding-runding. Dalam rundingan itu yang kita tahu, dalam rundingan itu rundingan yang banyak berat sebelah. Antara dia ialah antara yang berlaku dalam rundingan tersebut di mana Suhail ibnu Amr, Suhail bin Amr. Jadi yang perunding daripada Quraisy ni, dia suruh tulis ini apa yang disepakati oleh Suhail bin Amr dan Muhammad bin Abdullah. Tiba-tiba Sayyidina Ali tulis apa? Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Suhail kata apa? Dia kata, kalau saya percaya kamu ini Rasul, buat apa saya duk perang dengan kamu? Jangan tulis. Tulis nama kamu, nama pak kamu, Muhammad bin Abdullah sudah. Muhammad bin Sayyidina Ali, Rasulullah kata padam. Sayyidina Ali tak mau. Akhirnya Rasulullah kata, tak mana tu Isa nak Muhammad bin Muhammad Rasulullah tu. Nak padam. Akhirnya tunjuk, dan Rasulullah tanya tahu nak tunjuk Rasulullah padam. Padam rupanya dakwat boleh hilang tak? Padam hilang. Ingat aku tak boleh hilang kan? Jadi selesai.
buat perjanjian. Perjanjian di mana Rasulullah Muhammad tak boleh buat umrah tahun ni, mai tahun depan. Kemudian siapa saja yang datang daripada Quraisy pergi kepada Muhammad, Muhammad kena hantar balik. Maksudnya orang Islam yang tak boleh berhijrah, yang terhalang daripada berhijrah, yang duduk di Mekah, mereka nak bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak lari, berasa terseksa duduk dengan Quraisy, nak lari pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kena hantar balik. Siapa saja daripada Muhammad yang lari pergi ke Quraisy, maksudnya yang dah Islam tiba-tiba nak murtad, lari pergi duduk dengan Quraisy, maka yang ni orang Quraisy tak kena hantar balik. Genjatan senjata dalam Khulasah Nurul Yaqin dia kata 4 tahun. 4 tahun. Genjatan senjata. Jadi ada sahabat-sahabat mai kata kat Rasulullah, macam mana Rasulullah ni? Hak depa mai kat kita kena hantar balik, hak kita pi kat depa tak kena depa tak kena hantar balik. Rasulullah kata hak kita pi kat depa, hak tu orang yang tak bagus, orang yang memang buruk perangai, biar kita boleh lepas daripada dia. Rasulullah kata, hak duduk dengan kita elok dah, tiba-tiba dia nak lari pergi sana, dia nak lompat belah nu, lompat pergi. Rasulullah kata, bebas kita daripada dia. Kita boleh kenal rupanya hak ni orang tak elok, biar dia lompat pergi sana. Yang daripada sana nak mai sini, kita doa mudah-mudahan Allah bagi kelepasan kepada mereka. Sampai saat nanti Allah akan tunaikan janji dia. Jadi tak ada 4 tahun, tak dan habis tempoh genjatan senjata tuan-tuan. Tak dan habis. Tiba-tiba orang Quraisy sendiri yang mungkir janji dan berlakulah Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberi pembukaan kepada kamu, memberi kejayaan kepada kamu dengan kejayaan yang sebenar-benarnya. Yang ulama kebanyakannya Mujahid dan sebagainya mengatakan al-fathu huna bukanlah maksud dia Fathu Makkah. Ulama kata yang kata fatah, pembukaan itu bukan Fathu Makkah, saat perjanjian tu. Waktu berlaku perjanjian tu, waktu berlaku sesuatu yang orang Islam nampak itu adalah satu tekanan kepada orang Islam, waktu itulah pembukaan. Waktu itulah sudah mula dan sudah tiba saat pembukaan. Tuan-tuan buka dalam tafsir. Memanglah Fathu Makkah itu antara tafsiran dia, tapi tafsiran yang paling kuat ulama kata apa? Yang kata al-fathu huna sulhul Hudaybiyah, perjanjian MOU, perjanjian Hudaybiyah, itulah pembukaan. Kenapa? Karena bermula daripada saat itu, saat perjanjian itu, maka Islam tersebar. Maklumat tersebar luas. Orang mula kenal Islam. Orang mula tanya, pasal apa ni? Pasal apa Quraisy yang merupakan bangsa Muhammad sendiri menghalang Muhammad daripada balik Mekah? Orang buat persoalan. Daripada persoalan itu orang buat kajian. Dia akan tersebar. Pertanyaan makin meluas. Walaupun orang Quraisy buat penipuan dahsyat dalam perjanjian. Penipuan Quraisy sangat dahsyat dalam perjanjian. Rupanya itu menyerlahkan lagi tentang kebaikan orang Islam dan menyerlahkan lagi keburukan orang Quraisy. Akhirnya saat genjatan senjata itu orang masuk Islam waktu itu lebih banyak, berlipat ganda berbanding dengan Nabi berdakwah daripada Mekah berhijrah ke Madinah tempoh sebelum Sulhul Hudaybiyah. Tuan-tuan. Jadi kita nak abang di sini, jangan kita nampak halangan itu sebagai satu saat Allah menghalang perkenan dia. Sebenarnya kadang-kadang waktu terhalang itulah sebenarnya saat bermulanya kejayaan.
Waktu terhalang itulah saat bermulanya kejayaan. Tak ada habis satu penggai 4 tahun. Yang dijanjikan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya. Allah buka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampai di Mekah untuk pembukaan Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, balik kita baca rojok balik surah Al-Fath. Baca, tengok, teliti supaya kita tidak putus asa bila ada satu perkara yang berlaku kepada kita yang kita nampak seolah-olah dia adalah halangan, sebenarnya itulah Al-Fathu, fathan mubina, kejayaan yang paling jelas, yang paling nyata. Jadi fathan mubina yang sebut dalam surah Al-Fatah itu adalah ulama kata ialah saat perjanjian Hudaibiyah. Saat yang mana waktu itu Nabi duduk di bawah satu syajarah, satu pohon yang Nabi berbaiat dengan Nabi dengan para sahabat. Kita akan duduk di sini, kalau orang Quraisy nak buat apa-apa kepada kita, kita akan bersatu, kita akan melawan orang Quraisy. Saat nampak tu dia punya tekanan Quraisy sangat dahsyat. Waktu orang Quraisy minta satu wakil daripada Rasulullah SAW untuk masuk ke Mekah, untuk berunding dalam Mekah, maka Nabi mencadangkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, jangan hantar saya lagi habis depa. Sayyidina Umar kata, kalau saya pergi, saya jenis tak sabar Rasulullah. Hantar saya habis. Saya cadangkan lebih layak hantar Sayyidina Osman. Hantar Sayyidina Osman masuk dalam, tiba-tiba sampai khabar angin bahawa Sayyidina Osman telah terbunuh. Dengar kata Sayyidina Osman telah terbunuh, Nabi pun duduk dengan para sahabat, membuat kata janji taat setia untuk berhadapan dengan orang Quraisy, apa saja keadaan sekalipun. Saat tu barulah orang Quraisy tengok, Muhammad pun tak, dia bukan lawak. Kita cuba nak acah-acah dia sungguh lah dah. Maka akhirnya hantarlah wakil untuk buat perjanjian Hudaibiyah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rupanya saat kejayaan itu digambarkan oleh ulama, antaranya ialah apa? Ketika itu orang Islam masuk ramai, Nabi pun tunjuk tentang mukjizat Nabi. Allah tunjuk tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu sampai di situ tengok ada ayak pun tak banyak. Tiba-tiba Nabi ambil satu batang kayu, pacak dalam satu kolam, satu telaga, ayak pun jadi banyak, orang pakat minum sampai sengkak. Daripada ayak tak ada. Kemudian macam-macam lagi lah yang boleh digambarkan sebagai fathum mubina, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tentang keampunan dosa, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan banyak lagi. Saat perjanjian Hudaibiyah itu keuntungan yang diperolehi oleh orang-orang Islam. Jadi, tuan-tuan, sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaibiyah ketika Rasulullah SAW menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahawa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah. Nampak macam nak boleh dah. Dan melaksanakan ibadat umrah dengan aman sejahtera, yaitu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam surah Fath ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq, sehingga ketika gagal tujuan umrah kerana ditolak oleh bangsa Quraisy dan berlaku perjanjian Sulhul Hudaibiyah, bagi Umar dan sahabat-sahabat lainnya menganggap sangat mengecewakan. Jadi ramai yang lepas itu pakat kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni apa ni? Allah dah tak pandang kita. Kamu Rasulullah bermimpi boleh masuk Mekah, sedangkan mimpi Nabi itu adalah benar. Pasal apa tiba-tiba kita mai tak boleh masuk? Ni kalau orang yang nipih iman dia, waktu ni dia nak lari. Waktu ni dia nak lari. Tak apa, Nabi kata kalau dah hak lari itu biar pergi kat dia. Hak tu memang tak patut ada bersama dengan kita. Memang Allah nak ayak lagi. Allah nak tapih lagi. Biar yang betul-betul kelompok yang nak mendapat kejayaan, orang yang nak Allah bagi kejayaan itu orang-orang yang murni perjuangan mereka, yang hati mereka betul-betul tulus bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika Umar radhiyallahu anhu memajukan beberapa pertanyaan, Sayyidina Umar tanya beberapa soalan, antaranya Sayyidina Umar nak asaq kepada Sayyidina Abu Bakar, kata alaisa huwa Rasulullah. Sayyidina Umar pergi kata kat Sayyidina Abu Bakar, tunjuk kepada Rasulullah, bukankah dia Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar kata memang dia Rasulullah. Kemudian bukankah kita ini berada di atas jalan kebenaran? Ya, kita berada di atas jalan kebenaran. Oleh itu kerana apa kita tunduk kepada perjanjian mereka? Kata Sayyidina Umar. Rasulullah kata, Rasulullah pun bagi jawapan setelah itu soalan ditanya kepada dia. Rasulullah kata, saya pasti bahawa saya adalah Rasulullah dan saya pasti bahawa janji Allah adalah janji yang pasti akan berlaku. Dijawab Nabi SAW, aku hamba Allah dan utusannya dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Kata Rasulullah SAW. Firman Allah, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan, artinya pertolongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba, amat dekat. Jadi, tuan-tuan, kita kena yakin. Yakin tentang janji Allah. Pertama sekali, kita ulang balik, bahawa sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kuat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita jangan selagi mana kita tidak merasakan bahawa pertolongan, kejayaan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu Allah Subhanahu Wa Taala belum memberi kepada kita. Selagi kita tidak menyatakan bahawa nasrun minallah, pertolongan daripada Allah, kejayaan daripada Allah, lagi itulah Allah tak bagi. Dan kita pula bila kita minta, kita nampak seolah-olah nak berjaya, tiba-tiba tak berlaku seperti yang kita sangkakan, maka kita kena yakin bahawa di sebaliknya ada hikmah. Mungkin hikmah yang Allah letak di sebalik itu lebih menguntungkan daripada apa yang kita target, yang kita nak capai. Tuan-tuan, kita tengoklah dalam hidup kita. Koreksi tengok kehidupan kita. Saya kalau dalam hidup saya ni, ada satu detik dalam hidup ni saya duk nilai satu perkara. Dulu masa duk mengaji daerah, ngaji Ustaz Ali Rejak mai bisik. Dia kata, lihat, ana ni kalau boleh nak hantar pergi Kuwait, kita pun berangan-angan nak pergi Kuwait. Pangin Kuwait, tak jadi pergi Kuwait. Kemudian Ustaz Fahmi duk habaq tentang ngaji India, bagus. Kan? Ngaji India bagus. Kita pun berangan-angan nak pergi India. Nak pergi India, bukan setakat berangan-angan. Dah beli tiket Aeroflot. Tiket apa? Kapal terbang Rusia. Kawan-kawan pun cerita, naik kapal terbang Rusia ni nampak dia punya pramugari dia, orang KGB punya kata. Macam-macam lah. Kita pun tak apalah. Ada kawan-kawan nak pergi sekali buat kenduri, siap dah. Tiba-tiba tak boleh pergi, cancel tiket, tak boleh pergi. Ubah laluan pergi ke Pakistan. Duduk di Pakistan, tahun pertama. Paksa orang Pakistan pun apa? Tabik dengan kita. Ingat lagi ada seorang nama Hamid, ngaji dengan saya dalam sekelas di Pakistan, orang Pakistan. Sebelum saya pergi itu dia amat satu. Kita pergi tateng dah. Lepas itu duk dapat bagus, duk kata tahun depan kalau dapat bagus boleh pergi Madinah. Kita pun bila bayang pergi Madinah, ngaji Madinah. Dia punya beasiswa pun tinggi, lulus Madinah, tempat dia pun banyak di Malaysia ni, duk bayang macam-macam. Mai tahun akhir tu nak
nak puasa tiba-tiba demam lah macam-macam. Sampai masuk puasa teriak. Madah yang paling kita minat masuk puasa tak boleh jawab apa. Tak berjaya. Tiba-tiba akhir tahun tu Ustaz Fahmi kata nak bawa hantar PC dia. Bawa dengan Ustaz Buhai ni. Kita Datuk Guru suruh, kita pun ikut tu. Hantar PC dia ngaji 3 tahun dah. PP sampai sana habaq kata 6 tahun. Tu dia. Suluh-suluh bilang dengan umur apa semua, lewat nampak. Lewat. Tapi tak apalah, tak buh cincin kat Sabah lagi kan. Nampak lewat. Jadi tapi bila fikir balik, kalaulah masa yang tahun hak kata kalau berjaya elok boleh pergi Madinah, kalau pergi Madinah tak main tahun ni. Silat-silat apa jadi ulama muda tu kan. Ya, jadi alhamdulillah dengan apa yang Allah Ta'ala bila kita tengok balik ada hikmah sebenarnya. Ada hikmah. Yang kadang-kadang kita merasakan bahawa satu ketika kita merasakan bahawa dalam kerja buat kita dah nak capai sesuatu, tiba-tiba Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi? Maka mungkin ada hikmah. Mungkin kata seorang guru dia kata macam budak-budak mengaji kan. Ngaji tiba-tiba tak berjaya tahun tu. Kita kata kat budak tu kata sebenarnya yang tak berjaya tu pasal apa? Dia nak bagi lajak saat nak lompat lajak tu. Bila lompat tu memang bila dapat kejayaan tu dia bukan kejayaan yang simple lah. Dia bukan kejayaan simple. Dia kalau setakat simple tu dia tak sonok, dia kena memang kejayaan yang memang solid penuh, insya-Allah itu lebih menguntungkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hikmah ini memberi keyakinan lebih lagi kepada kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala, wa man awfa bi ahdihi minal Allah. Siapakah yang lebih tepat janjinya berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita dan menguatkan kita di atas jalan kebenaran dan mengekalkan kita di atas agama yang tulus dan baik. Jadi setakat tu dulu, kalau ada sebarang soalan lah. Kita ada 5 minit lagi. Ada tak? Okay. Tak ada apalah, nanti kita sambung pengajian kita dalam hikmah seterusnya tentang ma'rifah. Kalau Allah telah memberikan kepada kamu sebarang ma'rifah, itu satu keuntungan yang besar. Memberi satu perkara yang menyebabkan dengan perkara tersebut kamu mengenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menguntungkan berbanding dengan kamu buat kerja, buat amal yang banyak tapi kamu tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi sakit misalnya kan. Allah bagi sakit kita. Dalam waktu kita sakit tu, maka kita boleh kenal tentang Al-Qahhar, tentang sifat Qahhar Allah. Tentang Allah itu maha perkasa. Allah boleh buat apa saja kat kita. Bila kita sakit, tiba-tiba Allah bagi kita lega, maka kita kenal tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menguntungkan berbanding dengan kamu buat kerja, buat amal banyak tapi dalam buat amal kamu tak merasakan tentang sifat Allah dalam amalan kamu. Malah kamu lebih menonjolkan sifat kamu dalam amalan kamu. Kamu merasakan kamu hebat, kamu merasakan kamulah yang rajin, kamu merasakan kamulah yang lebih. Itu tidak menguntungkan berbanding dengan tiba-tiba Allah timpakan kamu dengan sebarang musibah. Tiba-tiba dengan musibah yang kamu terima menyebabkan kamu ingat kepada Allah, menyebabkan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan lihat dalam hikmah yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hali wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zinna bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bi 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.